Kopi Radix dengan 7 herba terpilih. Baik, si cewek. Mungkin banyak hal yang menyebabkan kita menunda ibadah haji. Sabar, mungkin belum saatnya kita naik haji. Kopi Pak Haji. Haji itu dimulai dari keikhlasan hati. Kopi Pak Haji, kopi herbal pasti halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di puncak Tanding Sari. Dari sini kita dapat melihat keindahan Kota Malaka Bandaraya bersejarah. Tuan dan puan sekalian, jika Laksamana telah menyatakan tak Melayu hilang di dunia, maka kita ahli-ahli FPA akan mengatakan takkan produk halal hilang di dunia. Dan jika Laksamana Hang Tuah dan Bendahara Tentera cukup setia pada Kesultanan Melayu Melaka, maka kita ahli-ahli HPA akan tetap setia pada produk halal tanggungjawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di petang-petangan ini kita bersama-sama sekali lagi dengan Pak Haji, kita cuba mencari bagaimana kaedah pengobatan herba yang terbaik sebagai salah satu daripada alternatif, ya, alternatif. Baik, kalau kita katakan alternatif pun boleh, kita nak katakan complementary pun boleh, sebab herba ni boleh jadi alternatif, satu pilihan, ya, bagi mereka yang suka kepada pengobatan-pengobatan tidak ada kimia ini, ya, naturopati orang bagi juga, ataupun pengobatan yang menggunakan herba, maka ini jadi sebagai satu alternatif, ya, alternatif pilihan. Dan bagi mereka yang tak suka kepada herba, lebih kepada kimia, ya, barangkali usulan daripada Pak Haji kita jadikan dia sebagai complementary, sebagai pelengkap. Baik, masya-Allah. Masih ramai lagi masyarakat di kampung, ya, yang masih menggunakan herba-herba ini, bukan hanya di negara kita tetapi di seluruh dunia. Masih banyak lagi yang menggunakan herba-herba sebagai salah satu daripada alternatif. Itu di antaranya. Tetapi apapun, ya, soalnya kita guna herba kah, kita guna kimia kah, tetapi yang paling penting ialah kita tahu cara menggunakannya. Jadi pada hari ini ada beberapa pembuktian yang Pak Haji nak sampaikan, khususnya, ya, bagi suatu penyakit yang menjadi epidemik, ya, penyakit yang merebak yang begitu, tetapi bukan bervirus, bukan daripada kuman, bukan daripada patogen, dia adalah penyakit kencing manis, ya, penyakit kencing manis. Masya-Allah, ya, kalau boleh kita katakan bahawa masalah penyakit kencing manis ini begitu ketara sekali dalam negara kita ataupun juga di negara-negara di Nusantara ini dan seluruh dunia. Jadi oleh sebab itu maka tujuan kuliah kita pada hari ini adalah untuk membangkitkan sebahagian pada ilmu perawatan supaya kita dapat faham cara menggunakan dengan cara yang paling baik sebagainya. Yang pertama sekali, ya, Pak Haji nak sebutkan bahawa penyakit kencing manis ini adalah kerana banyak makanan-makanan kita yang telah terkuras. Ya, terkuras. Misalnya kita sebut kita makan nasi, ya, makan nasi tu kita ambil beras, kan, kita ambil beras kita tu cuba kita lihat warna putih sekali. Sebab apa? Sebab dia dipolish sebenarnya. Bila kita memproses daripada padi dibuang kulitnya, tinggal antara beras dengan kulit arinya, kulit ari itu dipolish sampai jadi putih.
Sebab orang suka beli beras kalau warna putih, kalau warnanya agak kekuningan barangkali tak suka orang ya. Jadi oleh sebab itu maka beras putih ini beras yang telah terkuras semua nutrisinya. Ya, jadi oleh sebab itu maka kita lihat bila orang itu mengambil banyak nasi ya, pada hari ini makan nasi pagi, tengah hari, malam makan lagi, dia akan kena penyakit DM ataupun terkena penyakit kencing manis. Rupanya makanan kita. Jadi oleh sebab itu maka bila kita nak cakap tentang penyakit kencing manis ni, mula-mula sekali kita kena bicara tentang apa yang kita makan, nasi berapa banyak yang kita makan pada setiap hari. Kalau orang tu tak sanggup untuk tinggal nasi, maka dia kena menukar beras. Tukar beras. Seperti mana yang Pak Ji sebutkan, dia kena menukar daripada beras putih menjadi beras yang berwarna merah ataupun beras yang berwarna hitam. Masya Allah ya. Jadi oleh sebab itu maka kenapa beras itu ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah. Sebab apa ya? Sebab kita tahu bahawa bila beras yang mempunyai warna hitam itu dia ada krom ya, sebagaimana yang Pak Ji sebutkan. Bila kita kata krom, dia sesuatu yang baik khususnya untuk penyakit kencing manis. Begitu juga yang merah. Lama mengambilnya, Pak Ji lihatlah sejak daripada kita kecil-kecil, anak-anak dahulu pun begitu. Ya, begitu kita ambil dan sebagainya. Rasanya kalau kita tak makan nasi itu rasa macam berdosa. Sebab apa? Sebab kita yang menanamnya. Baik, soalannya kenapa orang dahulu tak kena penyakit DM ini sedangkan mereka juga mengambil beras yang sama ya. Kita tahu bahawa orang dulu beras itu ditumbuk. Ya, tumbuk. Ada lesung, ada alu ditumbuk ya. Bila dia tumbuk itu maka beras yang dia dapat adalah beras perang. Di kulit ari beras tadi ada vitamin B12, B kompleks yang bukan hanya untuk menghindarkan pada penyakit DM tetapi juga baik untuk sakit sendi. Sebab tu orang dulu jarang sakit sendi, makan beras tumbuk. Hari ni nak cari mana beras tumbuk? Tu tak ada lagi beras tumbuk. Mana ada orang yang tumbuk beras hari ni ya? Semua daripada mesin, daripada kilang. Baik. Jadi kita lihat apabila beras tadi telah dibuang daripada kulit arinya itu, kulitnya itu diasingkan daripada beras, kulit itu disebut sebagai bekatul kalau bahasa orang Indonesia. Kalau Malaysia dipanggil dedak. Dedak itu dibuat makan kepada ayam, dibuat makan kepada itik dan sebagainya. Dedak itulah yang mengandungi obat. Jadi tuan pada ayam tak makan yang berkhasiat, ayam makan yang berkhasiat. Jadi itulah yang Pak Ji nak sebutkan, bahawa pada bekatul itu jadi obat. Apa obatnya? Obat untuk penyakit DM, penyakit kencing manis. Kita buang yang tu. Kita malah hari ni banyak orang membeli bukan sebab khasiat, bukan sebab untuk tujuan pengobatan. Orang beli kerana elok dipandang. Kalau beras itu berkilat, licin, ramailah orang beli. Ya, sebab apa? Sebab dibeli bukan kerana khasiat tapi dibeli kerana pandangannya, matanya elok dipandang. Itu yang Pak nak sebutkan. Jadi beras ini maka sebaik-baiknya kita menukar kepada beras hitam ataupun beras warna merah. Alhamdulillah di Indonesia ya, bagi bapa ibu yang ada di Indonesia, beras hitam dan beras merah ada. Boleh order daripada warehouse, boleh hubungi dengan Pak Asrul kerana kita ada menjual beras hitam dan beras merah ni. Kalau dia sudah ada beras hitam tersebut, ada beras merah pun kuat juga, tapi yang lebih kuat adalah beras hitam, maka dia telah melaksanakan dua fungsi yang paling baik sebagai salah satu dia panggil functional food. Apa tu? Yang pertama untuk penyakit DM kencing manis. Jadi kalau ada orang kencing manis, dia hanya makan beras hitam saja, dengan izin Allah sembuh. Teruskan ambil setiap hari. Begitu juga beras hitam ini ada untuk penyakit kanser. Banyak kisah-kisah, ada kisah yang kita membacanya, seorang isteri yang kena penyakit kanser stadium yang keempat. Husband dia ni fikir, apakah
suaminya fikir apa yang dia mesti boleh lakukan sebagai sumbangan akhir dia, kasih sayang dia kepada isterinya. Maka dia membelikan beras hitam. Dia kata tak salah makan beras hitam ni mahal sikit. Ya, dia beli beras yang mahal, beras hitam. Makanlah si isteri itu. Lama kelamaan penyakit kansernya hilang. Beras kansernya hilang. Jadi Masya Allah, racun yang pertama berada di mana? Berada pada beras. Baik, soalannya, kenapa racun berada di beras? Itu yang cukup menarik. Yang nak tunjukkan di sini. Kenapa pula, ya, kalau dulu pun kita makan nasi juga, tapi tak seracun sekarang. Kerana hari ini penggunaan kimia yang begitu tinggi untuk penanaman padi. Pokok padi itu nak tanam kena guna bermula daripada pupuk yuria, baja campuran, baja kimia, sebatian dan sebagainya, dan menggunakan racun-racun untuk insektisida, ya, untuk rumpai. Racun-racun itu digunakan dengan begitu banyak sekali. Tidak ada suatu undang-undang. Ada setengah tu sampai berasnya rasa pahit. Ini beracun sekali. Sebab apa? Kalau tak guna macam tu, dia kena ulat. Kalau tak kena begitu, dia kena virus. Ya, ada juga virus kepada pokok padi ada. Kalau manusia ada virusnya COVID-19, pokok padi ada je virusnya. Ya, yang kena penyakit seperti bom itu, ya, daripada bena perang dan sebagainya. Jadi bila dia kena virus tu, macam mana nak elakkan pada itu kena itu? Maka petani menggunakan racun kimia. Racun kimia digunakan daripada pokok itu pada umur diberikan daripada sembahyang sini dah menggunakan pupuk-pupuk kimia. Jadi oleh sebab itu, maka yang terisi di buahnya itu bukan hanya karbohidrat, bukan hanya beras, tapi yang terisinya itu adalah daripada kimia. Maka kimia yang ada di dalam padi-padi itulah yang merosakkan tubuh badan manusia. Kita duk kata kita tak makan bahan kimia, kita tak makan sayur-sayuran kimia, kita tak makan buah-buah kimia, tapi kita makan nasi tak? Makan nasi. Nasi itu kimia yang paling banyak, berlimpah kimia yang ada di dalam sebiji nasi tersebut. Sebab tu orang Jepang ketika Perang Dunia Kedua, mereka menanam padi organik untuk tentera. Apa kesedaran mereka? Mereka kata, kami tidak pergi berperang, tetapi kami akan supply beras yang terbaik untuk tentera berperang. Apa beras terbaik itu? Iaitu beras organik. Itu adalah sebenarnya. Jadi oleh sebab itu, maka penggunaan daripada racun-racun kimia, pupuk kimia ini menyebabkan nasi yang kita makan itu sudah tidak lagi menjadi obat kepada kita hari ini. Pertama. Yang kedua, dengan perubahan gaya hidup. Petani dulu, dia bekerja, dia makan, dia bekerja. Ya, dia pergi ke bendangnya, dia bertanam sayur-sayurannya, dia aktif. Hari ini kita makan, kemudian kita tidur. Itu lagi racun. Terutamanya pada waktu malam. Ingat. Maka kita tengok kedai-kedai yang membuka 24 jam itu sebenarnya bukan kedai-kedai yang memberikan perkhidmatan makanan 24 jam. Tetapi kedai yang menyiapkan hospital dan rumah sakit untuk orang makan. Oleh sebab apa? Sebab makan tengah malam ni tidak ada. Tidak ada sunnah dia makan tengah malam. Ya, jadi tak ada daripada sunnah Nabi. Kotlah adalah satu sunnah Nabi Rasulullah SAW itu dia makan pada tengah malam. Tak ada tengah malam. Sahur ada. Sahur itu pun dia ambil pada akhir-akhir waktu. Ya. Jadi itu adalah antaranya. Makan malam ada. Rasulullah suruh kita makan malam. Tetapi makan malam ni bukan makan di tengah-tengah malam, tidak. Ya, itu pun makanan malam yang kita nak makan itu kita kena lihat apa yang akan kita makan. Itu yang mesti kita faham, bahawa hari itu Pak Haji dah terangkan, makanan pagi untuk kita, makanan tengah hari untuk saudara kita, makanan malam untuk musuh kita. Sebab apa? Makanan malam ini dia mendatangkan satu tabiat penyakit. Jadi oleh sebab itu kita tengok ada setengah-setengah orang dia suka makan pada waktu petang. Itu bagus. Petang.
Makan petang itu adalah bagus menggantikan pada makan malam. Ya, sebab sekali saja kita makan, kemudian kita tidur, semua menjadi akumulasi racun dalam tubuh badan kita. Apatah lagi kalau kita makan makanan-makanan yang segera. Burger lah, kita makan makanan yang burger tu, nak bagi tahu, nak buat burger, nak buat sate, ya, dia kena gunakan lemak. Kalau tak guna lemak, tak sedap. Jadi dia kena gunakan daging yang bercampur lemak. Jadi bila kita masukkan daging campur lemak, itu yang membuatkan kita faham bahawa bila kita bercakap apa pun, cakap padi racun, bercakap sayur-sayuran racun, bercakap tentang buah-buahan racun, bercakap tentang daging racun. Jadi ke mana kita nak melarikan diri ni? Ke mana kita nak pergi? Sebab hidup kita semua dikelilingi oleh racun. Jadi oleh sebab itu, maka sebagai jalan keluarnya di sini Allah menyiapkan pokok-pokok ubat-ubatan. Ini contohnya. Cuba kita lihat pokok ini. Ini dia punya daun dia, bentuk daun. Daun dia begini, pohonnya macam ni. Ini yang tak kita potong ni pucuknya. Dia macam tu. Tu kita pegang balik. Betul. Ini kalau kita kata, ini dipanggilkan pohon Vermonia, ataupun kalau setengah panggil rumput bismillah atau pokok bismillah. Kita orang panggil juga, yang terkenal di Indonesia panggil juga sama. Apa dia? Dia pohon Afrika. Pohon Afrika. Atau kita panggil Vermonia ini disebut sebagai pohon Afrika kerana dia memang asal daripada Afrika. Yang dipagi tahu dia ada daripada Nigeria, ya, ada daripada Zimbabwe, dan ada juga dia datang daripada negara-negara di kawasan Afrika. Jadi orang panggil rumput Afrika. Dia ni satu keluarga yang Pak Ji nak sebutkan, satu keluarga, ya, Asteraceae. Asteraceae ni satu keluarga beluntas. Kalau kita tahu pokok beluntas, orang tua-tua dulu guna pokok beluntas. Pokok beluntas tu dibuat untuk hilangkan bau badan. Tu pokok beluntas. Ni satu hari kita boleh cerita pasal pokok beluntas. Banyak di kampung-kampung ni, belukar-belukar kampung ni. Terutamanya kalau di tepi laut, banyak sekali pokok beluntasnya. Jadi pokok beluntas ni digunakan untuk menghilangkan bau badan. Dia daripada satu keluarga yang sama, ya. Okey, apa istimewanya? Apa yang menariknya, Pak Haji nak kaitkan dia dengan sebuah hadis Nabi SAW. Hadis tentang pokok ni kah? Bukan. Tetapi hadis yang mengatakan bahawa tidak diciptakan ubat daripada sumber yang haram. Ni menarik ni. Hadis ini menarik. Allah, dia ciptakan penyakit. Allah ciptakan ubat. Kemudian Allah tak ciptakan ubat daripada sumber yang haram. Itu hadis Nabi. Jadi oleh sebab itu, kebanyakannya kita ni berputus asa. Kalau sudah kena, kita mengambil satu langkah, satu ruksah, satu kelonggaran. Ya, ruksah itu, satu kelonggaran itu diberikan bila kita ada masalah nak menyelamatkan nyawa. Dia panggil perkara-perkara daruriyat. Ya, bahasa kita panggil darurat. Ya, sebenarnya daruriyat. Oleh kerana perkara-perkara daruriyat ini, maka dibolehkan kita ambil. Jadi maka oleh sebab itu, hadis Nabi yang mengatakan bahawa tidak diciptakan ubat bersumber yang haram, itu tidak berjalan sebenarnya. Tidak diaplikasikan. Dia tidak dilihat. Hadis itu diletakkan sebagai satu hadis yang tidak diperbincangkan. Ramai orang yang tak mau bincang tentang hal haram ni. Tak mau bincang. Sebab apa? Susah nak hidup. Kebanyakan kapsul yang ada di pasaran itu belum tentu kapsul yang halal. Sebab apa? Yang Pak Haji sebut begitu. Permulaan Pak Haji awal-awal dulu. Permulaan, ya, di Malaysia ni, iaitu daripada awal sekali Pak Haji lihat masalahnya ubat-ubat kita yang ada, sama ada bentuk pil atau bentuk kapsul, kebanyakannya menggunakan gelatin yang tak halal. Itu persoalan awal sekali pada tahun 86 lagi. Pak Haji berfikir macam mana masalah ini nak kita selesaikan. Kerana nak membuat kapsul itu
dia perlu daripada gelatin. Gelatin diambil daripada tulang ataupun diambil daripada kulit. Pernah tak kita buat sup? Ketika kita buat sup tu, kita masak sup, masak tulang, ada ketika dia dingin, dia sejuk, ada dekat atas tu macam lemak kan. Itulah gelatin. Itulah dia punya gelatin. Daripada itulah yang diambil, dibuat kapsul. Ya, ataupun itu juga diambil, dibuat dalam bentuk pil. Jadi itu permasalahan Pak Haji dan permasalahan seluruh umat Islam pada ketika itu. Berfikir macam mana nak buat. Kalau kita tidak mau fikir, ya kita gunakan saja. Sebab ini kita boleh masukkan dalam keadaan darurat untuk jaga nyawa kita. Kita ambillah benda yang haram sebagainya. Masya Allah. Kalau dia tak ambil daripada kapsul, daripada gelatin babi, dia ambil daripada lembu. Ya, lembu tu dia sebut bovine. Jadi sebab tu kalau kita tengok pada sini, dia akan ada tulis bovine atau bovine, ya, menunjukkan bahawa itu adalah daripada lembu. Baik, tapi lembu, mana ada lembu yang disembelih? Mana ada? Tak ada. Lembu yang tak disembelih dengan cara Islam, seluruh hasilnya itu termasuk tulang, kulitnya semua bangkai. Jadi sebab itu kita banyak mengkonsumsi daripada sumber yang tidak halal. Bangkai. Bagaimana kalau dia tak gunakan daripada lembu, dia gunakan sumber babi? Kerana industri peternakan terbesar dunia adalah babi. Nombor kedua, ayam. Jadi babi ni tidak dibuang. Kulitnya itu tak dibuang, tulangnya tidak dibuang, lemaknya tak dibuang, darahnya tidak dibuang, bulunya tidak dibuang. Keseluruhan bagi seekor babi itu tidak ada satu pun yang dibuang. Tidak ada. Sebut bicara tentang apa? Semuanya diambil. Salah satu yang diambilnya daripada tulang, salah satunya yang diambilnya daripada pankreas. Tulang, pankreas dan juga ambil daripada kulit. Tulang dan kulit ni dibuat kapsul. Pankreas diambil insulin untuk membuat insulin pada pesakit kencing manis. Ini membuatkan hati Pak Haji pada ketika itu sangat-sangat risau, susah, tidak gembira. Tidak gembira dan berfikir bagaimana. Oleh sebab itu maka Pak Haji fikir bagaimana nak buat sesuatu herba yang tidak menggunakan daripada gelatin ini. Maka Pak Haji menghasilkan apa yang disebut sebagai makjun. Jadi ini langsung kita tidak gunakan daripada sumber gelatin. Ini muncul daripada sebuah pemikiran saja awal-awal dulu. Jadi sebab itu produk-produk HVA dulu semua guna makjun. Ni bentuk makjun. Makjun ini ialah percampuran herba dengan madu lebah saja. Kalau makjun yang tempat lain mereka gunakan sugar coating. Pak Haji tak suka menggunakan sugar coating. 100% daripada madu dan juga herba yang kita jadikan begini. Ini dia punya dalam bentuk makjun. Tetapi orang tak suka ni. Susah, katanya kasar lah, nak telan susah lah sebagainya. Katanya masih terasa pahit dan sebagainya. Ya, macam-macam masyarakat ni. Sebab masyarakat sudah terbiasa dengan kapsul. Maka mulalah mencari kapsul halal. Bagaimana nak cari kapsul halal? Alhamdulillah pada ketika itu Pak Haji jumpa ada seorang teman Pak Haji yang dulu belajar juga di Universiti Pertanian Malaysia. Beliau adalah Tuan Haji Yaakob, yang kemudian beliau mengasaskan Halal Gel. Masa tu HVA ada sedikit wang lah, kita pun tak banyak ya, bagikan sedikit kepada Encik Mak Yaakob, Tuan Haji Yaakob. Maka dia pergilah mencari kapsul yang halal untuk bawa balik ke Malaysia, gelatin yang halal. Maka nama syarikat itu Halal Gel. Jadi kemudian apabila dia menjumpainya, beliau pergi ke China, beliau pergi ke Australia, mereka pergi juga ke negara-negara di India, di Pakistan. Akhirnya mendapati ada yang dibuat daripada yang halal. Alhamdulillah, itulah syarikat yang pertama yang mengimport daripada kapsul dan gelatin halal masuk ke Malaysia. Banyak ni
produk-produk yang menghasilkan daripada sumber gelatin banyak. Nanti kita akan bincangkan satu hari dalam tajuk gelatin. Baik, alhamdulillah apabila telah sampai dekat sini, maka alhamdulillah pada peringkat awalnya kita order dulu dia punya kapsul daripada Pakistan, dan akhirnya Halal berjaya membuka kilang kapsulnya sendiri, dan alhamdulillah kita menggunakan 100% kapsul yang halal tersebut. Jadi berartinya menyelesaikan permasalahan yang masa dan sebelum ini orang mengatakan bahawa kita tidak ada jalan untuk membuat kapsul halal, kita tidak ada gelatin yang halal, kita tidak ada peternakan sapi yang banyak, kita tidak ada tempat untuk membuatnya. Masya Allah, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Pada masa itu gelatin yang kita ambil pun yang dibuat oleh Al-Jaya itu ambil daripada apa? Daripada sembelihan di Mina. Ya, sembelihan di Mina pada hari orang membuat musim haji, mendapatkan sumber tulang pada situ. Masya-Allah. Ya, itu sangat menarik kalau kita ceritakan. Cuma apa yang nak sebutkan, kalaulah kita mengambil sikap bahawa kita tak upaya sejak pada dulu lagi, maka hari ni kita tak ada lah kapsul halal, tak ada lah gelatin halal. Aiskrim itu kebanyakan guna gelatin. Ya, di dalam pembuatan kuih-kuih banyak guna gelatin. Kalau tak halal, gelatin apa yang kita guna? Hari ini manusia tak makanlah babi, tak makan, tapi produk daripada babi banyak berada di pasaran kita. Jadi itu ada antaranya. Baik. Sesudah itu Pak Haji fikir Ubat-ubat ini pun banyak ubat-ubat yang tidak halal. Misalnya daripada pankreas babi dibuat insulin. Pankreas lembu, ada yang ambil pada lembu yang dibuat insulin khususnya untuk pesakit kencing manis. Ya, jadi oleh sebab itu kita mengembara terus mencari bagaimana cara nak hilang. Khususnya bagi orang yang sudah guna insulin. Kalau orang dah guna insulin, nak hilang dia macam mana? Kita fikir, ya Allah, macam mana ya kita nak buat supaya pengganti insulin. Pengganti insulin ni berartinya kuat lah. Dia dapat menurunkan glukosa tu. Kalau 500 desiliter tu, kalau 500, kalau di Indonesia 500, kalau kita milimol. Ya, desiliter, dikira dalam desiliter. Jadi oleh sebab itu dia cepat untuk turun sampai back to normal. Tetapi kalau kita tak boleh cepat, hanya turun perlahan-lahan, tak boleh. Sebab insulin itu fungsinya untuk mempercepatkan, supaya gula dapat kita jadi stabil. Nah, tadi kita dah mula membaca bahawa Allah yang menciptakan penyakit, Allah yang mencipta ubat, dan Allah tidak ciptakan ubat itu sumber yang haram. Sekarang kita sedang berada di dalam satu situasi, kita terpaksa guna insulin pada setiap hari. Jadi kita kena yakin bahawa pasti ada suatu herba yang bertindak sebagai insulin, persis insulin, secepat insulin, sebagus insulin, malah lebih baik lagi kerana dia adalah halal. Apakah dia herba tu? Nama herba itulah yang kita panggilkan Vermonia ini. Inilah dia herba dia. Inilah dia pokok dia. Kenapa Pak Haji sebutkan tadi bahawa Vermonia ini salah satu yang mengingatkan kita kepada hadis Nabi SAW. Orang tak upaya untuk meninggalkan insulin, dia back to normal dengan guna ini. Tapi ramai orang yang tak percaya kalau Pak Haji kata macam ni, kata betul ke Pak Haji? Subhanallah, gula itu kan mudah disukat, tak perlu jumpa doktor. Di rumah kita ada satu mesin glukometer tu, tengok je, ambil situ, test, kita dah tahu lah. Kita sendiri yang melihat. Sekarang kita guna insulin sehari 4 kali. Berapa pembacaan dia? Sekarang tinggalkan daripada 4 kali jadi 3 kali. Sekali kita gunakan daripada pokok rumput Afrika ni. Pokok Afrika ni kita guna sekali. Tengok dia pembacaannya, naik atau turun, dia stabil, sama seperti penggunaan insulin. Sekarang kita hentikan 2 kali. Hanya tinggal saja 2 kali insulin, 2 kali menggunakan pokok Afrika ini. Kita tengok akhirnya stabil darah. Sekarang kita tinggalkan sekali saja guna insulin, 3 kali kita menggunakan daripada rumput Afrika, stabil. Kemudian kita tinggal 4 sekali insulin, kita hanya gunakan ni, stabil tak? Stabil.
stabil. Jadi oleh sebab itu, maka bukanlah kata handal, bukan, tetapi dia membuatkan kita duduk yang Pak Haji sebut sebagai fikir dan zikir. Fikir dan zikir apa? Ya, fikir tentang zikir. Kalau Allah sebut, kalau Nabi sebut, tidak diciptakan ubat pada satu sumber yang haram, pasti ada yang halal. Pasti ada yang halal. Jadi oleh sebab itu dia memberi harapan baru kepada pesakit-pesakit yang kena penyakit DM. Sama juga orang menggunakan VCO, tapi VCO tidak mempunyai kekuatan seperti ini. VCO ini daunnya pahit. Kalau kita makan, kita kunyah, pahit sekali dia punya daunnya. Kalau kita keringkan, kita mesin, daunnya jadi hijau macam spirina. Taklah sampai seperti spirina, tapi hijau. Itu pahit. Tapi kalau kita kunyah lama-lama, dia jadi manis. Itu istimewanya. Jarang sekali kita jumpa pokok bila kita ambil dia pahit, lepas tu kita kunyah-kunyah, lama-lama dia jadi manis. Jarang sekali kita jumpa. Sebab salah satu daripada cara kita untuk mencari dia punya herba, mengenal herba dengan cara kita rasa daun. Pak Haji dah rasa daun-daun yang ada, jarang jumpanya. Kalau pahit terus ada. Pahit yang akhirnya mewujudkan rasa manis, tidak ada. Begitu bijinya pun macam tu. Kalau ambil dia, kita kunyah, manis selepas itu. Ya, itu adalah yang antaranya. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa dia adalah satu jenis herba yang bertindak sama seperti insulin sebagai satu jawapan baru dalam dunia pengobatan alternatif. Dia adalah pokok Afrika. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, bagi mereka yang ada masalah DM, masalah kencing manis, silakan dapat. Ini ada Pak Haji keluarkan, ada dalam bentuk makcun begini, dan ada juga dalam bentuk kapsul, dan ada juga di pasaran luar sana. Banyak sekali ada dijual, boleh beli saja di pasaran luar sana. Tetapi yang pentingnya dia adalah organik, dia tidak menggunakan bahan kimia, dan dia adalah bersifat alamiah, sesuatu yang sangat sesuai, secocok dengan tubuh badan kita. Masya Allah. Itu ada fasilitasnya yang pertama. Alhamdulillah, kita melihat apabila kita cuba untuk memahami sedikit tentang daun ini, seperti mana yang Pak Haji terangkan tadi, dia bersifat pahit. Ya, apabila kita belajar sesuatu yang bersifat pahit, kalau dia sudah menggunakan mesin hemodialisis, kita tidak boleh guna. Sebab dia akan menyebabkan masalahnya ketika penggunaan mesin hemodialisis, darah tadi menjadi beku. Jadi oleh sebab itu, apa yang Pak Haji nak sebutkan begini, biasanya orang yang ada masalah kencing manis, dia akan menyebabkan darah tinggi, dia akan jadi masalah ginjal, dia akan jadi masalah jantung, dia akan jadi komplikasi, ya, daripada kencing manis tu menyebabkan tekanan jantung, darah tinggi dan sebagainya. Jadi bila dia kena kepada ginjal, apa yang berlaku bila dia kena kepada ginjal, masalahnya dia akan menyebabkan orang itu terpaksa menggunakan mesin hemodialisis, ya, pada peringkat yang serius. Jadi oleh sebab itu, bila dia sudah menggunakan mesin hemodialisis, tidak boleh kita gunakan daun bismillah ini atau daun Afrika, yang tak boleh, sebab dia pahit. Itu memang semestinya. Tapi sebelum lagi dia menggunakannya, ya, sebelum lagi dia menggunakan, kita boleh menggunakannya, tetapi kita kena seneji. Jadi oleh sebab itu, ubat-ubatan, kalau kita tengok secara tradisi yang digunakan di dalam pengobatan-pengobatan yang diwariskan, maka kebanyakan herba pahit mesti diseneji supaya tidak memberatkan kerja ginjal. Ya, antaranya misal apa, disenejikan dengan antanan ataupun gaga, ya, sebab apa? Supaya dia tidak memberatkan kerja ginjal. Jadi oleh sebab itu, pengolahan kepada pelbagai jenis obat-ubatan ini, dia perlu kepada keahliannya. Cuma apa yang Pak Haji nak sampaikan dekat sini, bila sudah berada di tahap sudah ada rosak ginjal, terpaksa guna mesin hemodialisis, herba pahit tak boleh digunakan lagi, pokok Afrika ni tak boleh digunakan lagi. Itu adalah yang pertama yang Pak Haji nak ingatkan sebagai satu ingatan. Bukan hanya kepada pokok Afrika ni, pokok patah wali tak boleh guna, broto wali atau kita panggil Tinospora crispa, apa juga yang bersifat pahit kita tidak boleh gunakan, ya, sebab dia mengentarkan darah. Jadi baik, alhamdulillah,
Tetapi apa yang Pak Haji lihat daripada pengalaman ya, bahawa tidak ada herba lain yang lebih cepat menurunkan glukos melainkan menggunakan pokok Afrika. Tidak ada. Mungkin ada yang bersifat pahit yang lain, ada. Pisang muda turunkan, faham. Pokok jering, jiringga, jengko turunkan, faham. Pokok petai Cina turunkan, tetapi tidak mempunyai sekuat ini. Dia tidak mempunyai kekuatan sekuat ini. Dan itu juga lebih kuat daripada insulin. Kalau kita gunakan insulin itu, ubat-ubatan tadi nak menurunkan gula yang tinggi, dia akan turun 1-2 unit saja. Tapi ini dia boleh turun daripada 500. Kalau dalam Indonesia lah selalunya 500 ml per desiliter. Ya, dalam ukuran di Indonesia boleh turun jadi 50 ml per desiliter. Jika kita bacaan 20 milimol per liter, boleh turun menjadi pada 5 milimol per liter. Ya, tetapi satu hari kita kena ambil 3 kali. Satu hari kita ambil 3 kali. Kalau kapsul tu kita ambil 2 pagi, 2 petang dan 2 malam. InsyaAllah. Jadi kegembiraan yang Pak Haji nak sampaikan dekat sini ialah yang pertama sekali sebab kita menemui bahawa hadis Nabi SAW mengatakan tidak dikitakan obat timbal sumber yang haram itu terjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah bagikan sesuatu yang bersifat cash, tunai, bahawa kamu boleh lihat kebesarannya pada selai daun ini saja. Sama seperti COVID-19, kita boleh lihat bagaimana makhluk halus yang berapa mikron sangat kecil itu pun menjadi suatu fenomena besar di dalam ketemadunan kemanusiaan, kepintaran manusia. Mana dia kepintaran manusia, saintis-saintis, doktor-doktor, profesor-profesor, sehingga kan makhluk halus yang Allah hantar ini pun kita tak upaya untuk berhadapan dengannya. Itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kaya. Itu baru satu. Bagaimana kalau selepas daripada virus ini belum habis lagi, COVID-19 ini muncul lagi virus yang kedua, yang ketiga, yang keempat, pasti lelah, kewalahan manusia. Itulah Allahu Akbar yang kita baca, Allahu Akbar. Kaulah saja yang besar, ya Allah, tidak ada yang besar daripada itu. Kekuasaan Engkau lah segala-galanya. Jadi begitu juga ini. Alangkah kegembiraan pada hati Pak Haji bagaimana selai daun boleh menggantikan insulin daripada sumber yang tidak halal. Masya Allah, itu hebat. Jadi bapa dan ibu sekalian, sebelum itu izin kepada Pak Haji membuka sedikit sejarah ya. Tadi kita dah cerita pasal sejarah kapsul. Sejarah kita ada 5 sejarah yang perlu ditulis. Jadi Pak Haji sampaikan sini supaya ramai yang mendengar ni, 400-500 orang ni dapat menyimpan, supaya fakta sejarah ni tidak berubah. Yang pertama, sejarah yang pertama, perjuangan HPA ni adalah untuk produk halal. Bermula daripada kapsul sampai ke semua produk halal. Sampai ke semua produk halal. Kapsulnya, aiskrimnya, ayam gorengnya, restorannya, apa lagi, kesemualah, pizza house-nya, sampai keseluruhannya. Kita memikirkan makanan ayamnya. Kita bermula semua hal kita harus bebaskan. Sebab apa? Sebab dengan makanan yang halal itu, doa kita diijabah. Jaga apa yang masuk dalam perutmu, nescaya kamu akan jadi doa yang diijabahkan Allah. Masuk sumber-sumber dalam tubuh badan kita sampai pada pasta gigi, ubat gigi, sabun, itu semua kita fight. Kosmetik, sampai penggunaan kepada bentuk-bentuk kosmetik, sampai kepada lip balm, sampai kepada moisturizer, sampai kepada kesemua shampoo, daripada apa ya, daripada depan rumah sampai ke kamar tidur, sampai ke bilik mandi, kita memperjuangkan produk halal. Itulah dia HPA. Yang pertama, semua orang faham.
Ketika orang asyik dengan penggunaan sabun yang menggunakan gelatin yang banyak, pada ketika itu HPA bangkit mengatakan jangan guna sabun itu kerana banyak gelatinnya itu daripada gelatin daripada sumber babi. Di Malaysia ada satu buku halal haram. Buku halal haram itu ada, ya, kalau kita membaca buku halal dan haram itu, kita akan jumpa banyak yang diceritakan, termasuk kapsul, termasuk juga bahan-bahan yang guna lemak dan sebagainya, termasuk kopi. Jangan kita ingat kita minum kopi itu tidak ada benda yang haram, kerana kebanyakan kopi pada masa dulu, ya, sekarang wallahualam, menggunakan lemak untuk datangkan lemak. Ini sejarah yang tidak boleh dipungkiri. Dan kita membina usahawan-usahawan untuk membuat produk-produk halal itu, ya, untuk menghasilkan kepada kita juga. Bukan kita saja yang menghasilkan, bukan pabrik HBA saja, tapi usahawan-usahawan lain juga turut. Itu yang pertama. Tetapi bila kita membuat begini, bila kita membuat produk halal ini dengan produk yang banyak, bagaimana untuk nak memasarkannya? Masuk ke pasar raya, pasti tutup pabriknya. Pasal apa? 10 teks yang tersedia menanti. Nak jual ke mana? Nak jual ke rangkaian kedai-kedai yang ada. Berapa ramai orang yang mempunyai kesedaran untuk menjual produk-produk halal yang dikeluarkan oleh umat Islam. Berapa ramai? Kebanyakannya hanya berbandingkan tentang harga. Kita kalau harga kita mahal sedikit pun sudah bunyi riuh sekampung, riuh sekota. Padahal ketika orang Islam nak menghasilkan, mereka yang belum pernah membuka pabrik-pabrik, sila buka dulu tengok. Nak beli bahan mentah itu, kopi radik itu, dulunya harga mahal, sangat mahal. Sebab apa? Sebab kita membeli bahan mentah yang sedikit. Mungkin 1 tan, 10 tan. Kalau nak dapat banyak, mesti beli 100 tan. Di mana kita nak dapat wang? Pinjaman dengan bank, riba. Kita harus bergulir dengan wang apa yang kita ada. Harus menggunakan wang apa yang kita ada untuk nak membangkitkan sebuah industri halal dan membangkitkan produk-produk halal. Hari ini alhamdulillah, syukur, dekat Malaysia banyak sekali industri-industri Muslim, lagi disokong oleh BMF, masya-Allah. Siru ala barakatillah, teruskan, Allah akan memberkati. Baik. Tetapi apa yang Pak nak sebut, sejarah awalnya ialah produk halal, tanggungjawab bersama itu menjadi moto kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuat multi level syariah yang pertama di dunia. Ini juga sejarah harus ditulis. Ramai teman-teman kita yang mengatakan, kenapalah Pak Haji buat multi level, kenapa kita tak jual dia punya secara single level? Bapa ibu sekalian, Pak Haji nak sebut ini, sejauh mana kekuatan single level dalam rangkaian yang sedia ada dahulu, bukan sekarang, ya, dahulu, boleh mengangkat ekonomi kita. Kalau nak jual sekadar RM10,000, RM20,000, RM100,000 boleh, sejuta boleh. Boleh jual sebanyak 20 juta, tak boleh. Itu yang pertama. Jadi maksudnya multi level ni adalah rangkaian ummah. Rangkaian ummah. Dia adalah alaikum bil jamaah. Nabi kata, kamu menjual dalam jamaah, kamu berniaga dalam berjamaah. Maka ramai orang memprotes, bukankah multi level itu sistem, bukan daripada sistem Islam? Siapa kata? Banyak juga orang mengatakan kita membuat dia punya arahan untuk duduk dekat rumah, uzlah, itu bukan daripada Islam. Siapa kata begitu? Karantina itu daripada Islam. Siapa yang mengatakan MLM itu bukan Islam? Masya Allah. Pasar yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pasar Ansar itu, yang di mana Sayyidina Umar mengatakan, jangan berniaga bagi di pasar ini orang yang tidak tahu bagaimana cara kami berniaga. Mungkin tak terbiasa kot. Jadi oleh sebab itu, maka HPA membuat panel syariah. Panel syariah ni bukan orang macam Pak Haji, bukan Pak Haji cerita pasal pokok Afrika, bolehlah. Panel syariah dalam bidang muamalah Islam. Orang yang ada autoriti, orang yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita tak percaya pada ulama, kita nak percaya kepada siapa lagi? Ulama, bukan seorang.
panel syariah 11 orang termasuk seorang mufti. Mufti ini ialah seorang yang mempunyai kepakaran, keahlian, kearifan dalam semua segi hukum fikihnya. Nak fikih Syafi'i kah? Fikih Ahmad bin Hanbal kah? Fikih Imam Malik kah? Fikih daripada fikih-fikih yang lain kah? Semua mereka menguasai. Mereka bukan kumpulan kecil. Mereka menguasai di dalam ilmu-ilmu muamalah ini. Kita mungkin menguasai dalam ilmu yang tertentu. Bapa ibu sekalian, berapa banyak orang boleh membaca hadis tentang al-hijamah? Cuba kita minta ditunjukkan. Bapa dah lama dah baca hadis tentang al-hijamah. Cuba tunjukkan di mana titik hijamahnya Rasulullah SAW. Tak ramai orang boleh. Hadis banyak orang baca. Kerana mereka bukan orang yang arif dalam bidang al-hijamah. Jadi oleh sebab itu kita kena mengakui, kita kena mengiktiraf bahawa ulama itu mereka adalah pewaris pada para nabi. Ada 11 orang. Maka setelah di 11 orang itu bermesyuarah. Kerana apa? Kerana di Malaysia ini terdapat 2 juta pemain multi-level. Multi-level itu kebanyakan mengambil sistem binari. Apa itu sistem binari? Ataupun mengambil daripada sistem piramid, yang mana kesemuanya adalah riba. Kesemuanya ada riba. Jadi oleh sebab itu, bila mereka menggunakan sistem yang riba, 2 juta orang ini, kita tak boleh mengatakan pergilah kamu. Tak boleh. Mereka saudara-saudara kita. Kita harus membuatkan alternatif. Sama juga dengan produk haram. Kita tidak boleh mengatakan kalau siapa nak guna sajalah. Tak boleh kita sebut begitu. Kita kena buat produk alternatif. Produk alternatif itu produk halal yang dihasilkan oleh gelatin yang halal, yang dihasilkan oleh kapsul yang halal, yang dihasilkan oleh herba-herba yang halal. Baru betul. Kita mengatakan jangan, yang mana yang boleh. Kita mengatakan bahawa multi-level itu haram, yang mana multi-level yang halal. Mengatakan tidak ada multi-level yang halal itu sesuatu yang tak betul. Kita mengatakan bank yang haram, bank riba. Ada bank Islam. Kita mengatakan pegadaian riba, ada pegadaian Islam. Maka orang yang mewujudkan pegadaian Islam, yang mewujudkan bank Islam itu, mereka telah memulakan dengan satu kebaikan, yang mana kebaikannya kalau dituruti orang, mereka akan terus mendapat pahala. Itu yang paling penting sekali. Jadi maka kita pun membuatlah sistem itu. Sistem itu akhirnya diluluskan, alhamdulillah. Dan akhirnya sistem itu juga dibawa pada tahun 2000 ke Indonesia. Pergi ke Indonesia dan akhirnya diluluskan oleh Majlis Agama Islam Indonesia. Kalau 2 buah negara mempunyai autoriti ulama yang mempunyai kemahiran dalam sudut fikihnya telah mengiktiraf, bagaimana kita insan kerdil mengatakan dia haram? Macam mana? Hanya mendengar pendapat seorang guru. Tidak boleh begitu. Kita kena ada keluasan. Sebab ilmu fiqh ini dia berbeza dengan ilmu muamalah. Beza. Ilmu fiqh itu dia haramkan kita mengadakan suatu amalan selagi tidak ada dalam hadis dan sunnah Nabi SAW. Itu ilmu fiqh, ilmu ibadah. Tetapi ilmu muamalah ini dia kata diharamkan pada kita untuk mengharamkan sesuatu yang tidak ada larangannya. Akad apa yang kita guna? Aja'alah. Kemudian akad apa kita guna? Jual beli. Akad apa kita guna? Akad hibah. Akad apa yang kita guna? Al-wakalah. Akad-akad ini pun kita tak faham kalau kita tidak mengkajinya. Maka HPA membuat sebuah buku multi-level syariah. Ada 2 buah buku yang ditulis oleh Setiausaha Adnan. Masya Allah. Jadi tidak dipertikaikan lagi. Jadi oleh sebab itu, sejarah yang kedua yang HPA buat ialah melakarkan dan membuat sebuah sistem perniagaan multi-level syariah yang pertama di dunia. Masa itu belum ada lagi. Kat Malaysia belum ada, belum Indonesia belum ada. Ya, kalau ada di Indonesia, itu pun mengambil daripada sistem Malaysia yang kita buat. Soalnya bukan Malaysia Indonesia, tapi soalnya kita adalah sama, sebangsa, serumpun, seagama, seakidah, sekiblat. Itu yang paling penting. Yang kedua. Yang ketiga, sejarahnya jangan sampai dilupa. HPA membangkitkan perdebatan Tib Nabawi dengan mengangkat Al-Hijamah Bekam. Bekam dulu tidak diperkatakan orang.
Ya, HBA membuat pelajaran-pelajaran pendidikan bekam, termasuk di Malaysia dan juga di Indonesia dan seluruh di ASEAN ini kita buat Al-Hijamah bekam. Di Indonesia itu ada 10,000 orang berdaftar di bawah Profesor Dr. Kusnadi, di bawah kumpulan bekam yang kita buat di bawah Intibah. Mana-mana mereka yang melewati bersama dengan HPA pasti belajar bekam. Alhamdulillah, bekam ni berkembang dengan begitu besar di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di Brunei, di Singapura. Alhamdulillah, kita bersyukur. Di Kemboja, di Vietnam lagi sekarang. Masya Allah. Yang mengangkat bekam itu, yang memulakan itu adalah hasil daripada peninggalan sejarah HPA. Itu di antaranya. Kemudian seterusnya, apa yang dibuat oleh HPA dalam merekodkan sejarah ini, iaitu kita mengembangkan dalam tip Nabawi ini, selain pada Al-Jamah, iaitu kita mengangkat herba alamiah sebagai pengganti pada Al-Kimiawi. Ini dipanggil Al-Nabati, ya, Al-Alami, Al-Nabati, menggantikan daripada Al-Kimiawi supaya kembali kepada pengobatan alternatif. Itu di antara yang kita buat, sejarah yang tak mungkin dilupakan. Kemudian hasil daripada ini, maka kita membuat sistem pendidikan. Kita ada pendidikan, kemudian dia masuk dalam bidang kiropraktik, kita masuk dalam pijatan, urut dan juga sebagainya. Dan kita cuba untuk menguasai di dalam produk-produk, memiliki kilang-kilang GMP, memiliki kilang-kilang dan penanaman herba. Itu di antaranya, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, kemudian pula yang terakhir sekali apa yang kita sebut ialah kita membina struktur ekonomi di kalangan kita sendiri. Peluang pekerjaan, bisnes. Bukan hanya MLM, ya kita ada juga SLM, ada. Bukan hanya MLM, ada SLM juga. Jadi kita membina struktur ini, maka bisnes itu bergulir. Ya, kita tak besar lah. Taklah besar. Tapi cukuplah kita menjadi seekor burung yang cuba memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Pada hujung paruhnya membawa setitis air. Itu saja yang mampu dengan tubuh kita yang kerdil ini, dengan tubuh dan kemampuan kita yang sedikit ini. Jadi oleh sebab itu, maka pada hari ini salah satu yang Pak Haji nak buktikan ialah pembuktian bahawa yang mengatakan bahawa kita ini terpaksa bergantung dengan sumber yang haram seumur hidup itu tidak benar. Dan benarlah Rasulullah SAW menyebut bahawa tidak diciptakan ubat daripada sumber yang haram. Contohnya ialah insulin, yang kita gantikan dia dengan pokok daripada pokok Afrika ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua faham. Dan jangan lupa mengambil kopi Black Radikku. Juga kita boleh ambil di Indonesia dalam suasana perkembangan virus yang masih ada lagi pada keliling kita, yang masih besar ini. Kita pastikan tubuh badan kita sihat dengan sesuatu yang halal. Pak Haji percaya bahawa antivirus COVID ini juga tidak diciptakan daripada sumber yang haram. Pasti sekali. Dan Pak Haji percaya bahawa metodologi yang terbaik ialah tip Nabawi. Carilah dia di dalam pengobatan Nabi SAW. Kerana pengobatan Nabi itu bukan hanya pada pemikiran manusia, bukan pada idea manusia, tetapi adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bahawa Rasulullah SAW itu adalah seorang yang al-amin, seorang yang pengasih, seorang yang penyayang, seorang yang mencintai umatnya. Dan Rasulullah SAW ini akan sentiasa bersama dengan kita dan sepanjang perjuangan kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Radix, kopi sehat dijamin halal. Kopi Radix, kopi herbal berharga.
racikan Tuan Haji, guru herbal terpercaya negeri jiran. Sabar, optimis, serta tawadu pada ulama. Itulah guru sejati, peracik kopi Radix. Kopi Radix, kopinya orang brilian. Kopi Radix, kopi sehat, sebaiknya Anda nikmati.